Penyakit kekal tanaman merupakan ancaman utama pada kuantiti hasil pengeluaran di pasaran. Teknologi terkini iaitu teknologi kultur tisu merupakan perkembangan terkini dalam industri pertanian negara. Namun begitu, sejauh manakah teknologi kultur tisu ini mampu diaplikasikan? Serangan penyakit pada tanaman biasanya sukar dijangka dan dielakkan jika pemantauan tidak dilakukan sekerap yang mungkin. Sesetengah penyakit tanaman sukar untuk dipulihkan dalam jangka masa yang singkat. Tanaman pisang misalnya tidak terlepas dari serangan penyakit yang merosakkan buah pisang apabila ia besar. Kini kaedah terbaik bagi mengatasinya adalah melalui teknologi tisu kultur. Teknologi tisu kultur merupakan satu cara menghasilkan anak pokok yang bebas penyakit untuk ditanam. Melalui kaedah tisu kultur juga, anak pokok dapat dibiakkan dengan jumlah yang banyak. Kaedah ini telah menjadi satu teknik dalam pembiakan mikro. Teknologi tisu kultur telah mengalami permodenan sehingga mampu menghasilkan anak pokok yang sama dengan induknya dalam masa yang singkat. Langkah utama adalah dengan mengambil sumber tisu dari tanaman terpilih yang mempunyai ciri-ciri yang baik seperti penghasilan yang banyak, sihat, tahan serangan penyakit serta mempunyai nilai yang tinggi di pasaran. Ini adalah langkah pertama dalam proses kultur tisu dinamakan sebagai penserilan dan ini di dalam ini terdapat saka pokok pisang. Nak tanya Puan kan, kalau tumbuhan lain atau pokok lain adakah prosesnya sama juga? Dia bergantung kepada jenis pokok. Kalau pokok yang mempunyai ranting atau batang, kita akan menggunakan internode lah. Internode tu adalah bahagian yang mempunyai daun dan so kita akan ambil ke bahagian atas dan bawah daun. Jadi ini baru langkah pertama lah, ada langkah lain. Kita saksikan langkah seterusnya proses kultur tisu pisang. Kerapan pokok pisang tadi akan dipotong dan disesuaikan keadaan fizikalnya sebelum dimasukkan ke dalam bekas tisu kultur yang telah disterilkan dahulu untuk menghapuskan patogen atau kulat. Teknologi tisu kultur ini dapat menghasilkan anak pokok yang lengkap di dalam makmal. Daripada satu tisu pokok tersebut dapat menghasilkan kira-kira 2,000 anak benih yang sama dengan pokok induk. Oleh kerana itulah pemilihan terhadap pokok induk diutamakan. Bekas khas yang mengandungi nutrien agar akan digunakan bagi meletakkan tisu pokok tersebut. Dalam keadaan terkawal, sel tisu tersebut akan membesar menjadi kalu. Secara umumnya, kita akan lihat bahawa pembenihan secara tisu culture ini dapat mengatasi masalah pengeluaran benih. Kemudian dia juga memastikan produktiviti dalam sudut pertanian di mana kita akan dapat pastikan bahawa pengeluaran benih itu akan dapat dikeluarkan secara seragam. Itu juga benih yang dikeluarkan bukan benih yang bermutu tinggi yang akan mengeluarkan hasil yang begitu tinggi yang membantu petani dan juga negara dalam pengeluaran makanan dan juga pengeluaran sayur-sayuran. Lazimnya, anak benih tanaman tisu kultur adalah bebas daripada penyakit, terutamanya penyakit yang berasaskan soil-borne, penyakit bawaan kulat atau perosak. Namun, bagi mengesan sesuatu virus, pelbagai kaedah dan teknologi digunakan. Virus atau penyakit yang menyerang sesuatu pokok pisang dapat dikesan sama ada melalui daun, buah, batang atau mana-mana bahagian yang boleh diproses. Rutin ini lazimnya dilakukan bagi tanaman yang kerap dijangkiti penyakit. Melalui kaedah ini juga dapat mengesan serangan penyakit baru dan seterusnya mencari jalan penyelesaian bagi merawat penyakit tersebut. Proses ini amat penting bagi memastikan ia benar-benar bersih sebelum diklonkan. Ini hasil dia tadi lah ya.
Ini adalah proses dinamakan sebagai virus indexing. Nak tanya Cik Anim lah kan, sama ada ini keputusan finalnya ataupun ada lagi beberapa langkah selepas ni? Okey, bila dia dalam bentuk yang begini, kami akan melakukan beberapa proses lagi untuk mendapatkan titis DNA. Okey, daripada situ kami akan meneruskan proses untuk mengesan sama ada dia masih mempunyai virus ataupun tidak. Mungkin Cik Anim boleh kongsikan apa tujuan dilakukan virus indexing ini? Kita tahu daripada tissue culture, plantlet daripada tissue culture itu, kita nak kesan sama ada dia betul-betul free from the virus ataupun tidak. Oh, untuk memastikan tumbuhan itu benar-benar bebas dari virus. Okey. Proses mengesan sebarang virus atau penyakit tidak memerlukan masa yang terlalu lama. Dengan perkembangan teknologi terkini, keputusan sesuatu tisu mana-mana tanaman itu diperolehi dengan mudah. Dan di sini kita dapat lihat tissue culture memang free from virus. Okay. And then the field ni kita akan dapat lihat satu band, satu penanda di sini menandakan ia mempunyai virus itu. Tisu yang membesar dalam bekas yang mengandungi nutrien agar dikenali sebagai plantlet. Ia membentuk bahagian daun dan akar pokok. Daripada medium berkenaan, keratan itu akan membiak dan menghasilkan lebih banyak pucuk pokok sebelum dikerat dan dipindahkan ke dalam medium pengakaran bagi mengeluarkan akar daripada setiap pucuk terbabit. Kaedah tisu kultur ini amat sesuai bagi tanaman yang sukar dibiakkan dengan kaedah biasa sama ada peratus cambahan rendah, bilangan biji yang sedikit, kesukaran dibiak secara vegetatif ataupun spesies yang hampir pupus. Teknologi tisu kultur merupakan satu kaedah penyimpanan jana plasma dan penyelamat DNA sesuatu tumbuhan yang penting pada masa akan datang. Terdapat dua kaedah penggadaan anak benih menggunakan medium perpecal dan juga menggunakan medium cecair. Dengan menggunakan medium cecair lebih baik kerana satu keratan mampu menghasilkan lebih banyak benih. Makmal tissue culture ini saya rasa dia akan merupakan satu nadi ke arah menjadikan Malaysia sebuah negara pertanian moden. Kerana dengan kita adanya tissue culture, kita boleh buat klon benih, dan dengan klon benih maksudnya dengan kadar yang cukup tinggi, kita boleh menyediakan bilangan benih yang cukup banyak. Sebagai contoh, anak pisang biasanya satu anak pisang dia boleh ada 10 anak, dan dia mengambil masa lebih kurang dalam 9 hingga 10 bulan untuk ada lebih kurang dalam 10 hingga 12 orang kata anak. Tetapi dengan menggunakan teknologi bioteknologi yang kita katakan tissue culture ni, benihnya boleh dicambahkan dalam tempoh yang sama, kita boleh mendapat sehingga antara 5,000 dan kalau production yang tinggi boleh sampai 10,000 benih. Kini telah banyak syarikat atau agensi separa kerajaan telah menjalankan industri pengeluaran bahan tanaman dengan kaedah tisu kultur kerana ia dilihat mampu menjana pembiakan berganda dengan hasil pengeluaran yang tinggi.